Baik, kita mulakan. Hari ini hadis yang ke-100. Hadis yang ke-20, muka surat yang ke-100. Baik, siapa yang nak baca hadisnya panjang, hadisnya. Hadis 20 ni. Bolehlah baca makna. Siapa nak baca boleh buka mic. Yang nak baca. Silakan. Mic tutup tu. Siapa nak baca? Muka surat 101 mana? Okey, sila. Ya, sila. Bahawa Nabi Allah SAW bersabda, bahawa di antara umat kedua ada seorang lelaki yang telah membunuh dengan semua orang. Kemudian orang yang paling menonjol di agama ini, akhirnya dibunuhkan dari seorang pekerja ahli ibadah. Namanya segera membapaknya dan bertanya sesungguhnya seseorang telah membunuh semua orang. Maksudnya yang memberi kesempatan untuk mendapat tidak jawab si pendeta. Kalau jawapan demikian, kita membuka pendeta tersebut hendaklah orang yang membunuhnya menjadi batu. Setelah itu kita kami mencari batu bukan persoalannya berlaku. Namun bertanya sesungguhnya seseorang telah membunuh seorang orang. Maksudnya dia mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Orang hanya itu menjawab, ya masih. Siapakah yang dapat menghalangi dirinya untuk bertaubat? Berangkatlah bertaubat bila begini dan itu. Pokoknya dia dapat orang yang beribadah kepada Allah. Janganlah lantas beribadahlah bersama mereka. Dan janganlah berani lagi dengan perkara jika ia merupakan negeri yang buruk. Waktu negeri ini pun yang mengatur negeri tersebut. Jadi berada di tengah perjalanan yang menemui agama. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih berkata kepadanya. Malaikat rahmat yang sedang menjalankan dalam keadaan bertaubat dan menolaknya untuk bertobat menuju Allah Ta'ala. Sedangkan malaikat azab berkata kepadanya semoga kita beribadah yang bertanya. Dan berbagi malaikat dan malaikat berselisih. Malaikat semuanya menjadikan semacam pendapat di Allah. Sorry. Dah, sampai situ ya. Baik ya, sampai situ ya. Hadis yang ke-20 ini adalah hadis yang masyhur. Dia diceritakan bahawa seorang yang telah melakukan dosa besar, iaitu membunuh. Bayangkanlah, kalau membunuh seorang, dosa dah besar. Ini kan pula dia telah membunuh 99 orang. Maknanya tak boleh silap sikit bercakap dengan dia, nescaya dia akan bunuh. Sebab sebenarnya bunuh ni ada satu penyakit. Jangan dimulakan. Kalau dia dah mulakan sekali, dia akan jadi satu penyakit. Dia akan berturut-turut nak membunuh. Jadi sebab itu jangan dimulakan. Jadi orang ini yang diceritakan oleh Nabi,
cerita ni adalah cerita sebelum Nabi. Ya, zaman Bani Israel. Ya, sebelum Nabi. Jadi, ya, orang ini dia telah nampak jalan untuk dia kembali kepada Tuhan. Dia sudah merasakan begitu banyaknya dosa dia. Tapi bagaimana jalan untuk kembali? Ya, dia tak tahu. Itu kadang ada orang, ya, tua-tua dulu kata, ya, orang alim buat jahat, dia tahu jalan balik. Orang, ya, jahat yang memang buat jahat tak ada ilmu, dia tak tahu jalan nak balik. Macam tu. Ya, itu beza dia. Maknanya orang yang berilmu, dia buat jahat tapi dia tahu nak balik, tahu jalan balik. Itu ceritanya. Jadi sekurang-kurangnya di kisah ini, dia boleh kita jadikan sebagai satu tauladan. Baik, kisahnya begini. Dia orang ni sudah membunuh 99 nyawa, bukan sikit. Tapi dia nak balik, dia tak tahu nak balik. Itu ceritanya. Nak balik atau nak kembali kepada Tuhan, dia tak tahu nak balik. Jadi ikhtiar dia tanyalah kepada seorang, katanya rahib. Rahib ni seorang pendeta. Ya. Dan orang pendeta ni kira orang yang, ya, berilmu, orang yang kira alim juga. Ya, dia tanya. Ya, tapi dia tak kenakan diri dia. Dia hanya kata, kalau seorang tu dah membunuh, tu bahasa dia. Kalau seorang tu dah membunuh, saya nak tanyalah, kalau seorang tu dah membunuh 99 orang, ada tak jalan taubat? 99? Bahasa dia macam tu. 99? Oh, tak ada taubat tadi. Dia terus cakap tak ada taubat. Ya. Jadi kecewa bila didengar oleh, ya, orang yang nak kembali atau nak taubat ni kecewa. Lalu dia pun bunuh. Genaplah 100. Ya. Jadi dia tidak kesal. Dia cari jalan juga untuk dia, ya, kembali kepada Allah Ta'ala macam mana. Ya. Lalu dia ditunjukkan orang, ada seorang alim. Ya. Seorang yang dikata sebut alim lah, orang yang berilmu. Orang ini lebih berpengalaman daripada orang yang pertama. Ya. Lalu, ya, orang ini pun bertanyalah kepada orang alim ni, ya, ada tak, ya, taubat kalau seseorang itu sudah membunuh 100 orang, padahal, ya, yang buat dia. Jadi caranya, ya, dia kenakan orang lain lah nak tanya macam mana fahaman dia. Kata orang alim ni, siapa yang nak menghalangi orang nak bertaubat kepada Allah? Jadi artinya orang ni lebih berpengalaman daripada orang yang pertama. Ya. Jadi nak menunjukkan, ya, bahawa kita, ya, kalau seandainya menjadi orang yang, ya, alim, yang, ya, jadi pertanyaan kepada seseorang, orang bertanya kepada kita, ya, jangan terlampau diibaratkan macam katak bawah tempurung. Tidak ada bersifat terbuka langsung, tak nampak jalan luar. Ini contohnya kalau kena orang-orang macam ni yang kaki bunuh, memang kena bunuh. Ya. Jadi nak berhati-hati. Ya, kita nak mendepani orang-orang yang bersalah, yang nak bertobat. Ya. Macam ada satu cerita, orang ni dah pencen. Jadi dia ni berjinak-jinak lah, dah pencen nak ke mana. Selalu adalah tempat dituju, pergilah office. Ya. Bila dah pencen ni terasa kosongnya banyak. Jadi untuk mengisi kekosongannya tadi, dia pergilah masjid, ya, pergi masjid, dengar ceramah, macam itulah. Ya. Jadi dah habis ceramah, dia jumpalah ustaz tu. Ustaz, kata dia, kalau orang tu, ya, dia tak pernah sembahyang,
kata dia, kalau tak pernah sembahyang daripada mula sampailah dah tua baru dia sedar dia nak sembahyang. Macam mana keadaan dia atau cara dia? Kata satu, kalau kita hutang wajib bayar. Jadi dia kena qada. Kena qada daripada muda yang ditinggalkan daripada muda sampai tua. Dia kena qada hari-hari. Jadi bila ustaz ni dia pun jawab macam tu, dia pun balik terduduk dia. Terduduk macam mana? Nak buat hari-hari qada berapa tahun macam ni, kan? Jadi dia rasa begitu berat bebanan nak dipikul. Langsunglah dia patah hati. Patah hati, langsung tak pergi masjid, langsung tak sembahyang. Ini dengkel atau singkat pemikiran seorang alim. Silap dia telah memberi fatwa macam tu. Patutnya orang yang macam ni, dia nak kembali atau nak bertaubat, jangan cakap macam tu, jangan cakap menyusahkan. Dia bagi tahu dengan dia, dah sedar sekarang ni, dia buatlah. Yang mampu dah sedar sekarang kan, suruh dia buat. Suruh dia buat solat. Habis yang tinggal-tinggal macam mana? Minta ampunlah dengan Allah yang tinggal tu. Sebab nak kira qada solat ni, tak ada qada solat pun. Mana ada qada solat? Kita kalau tak solat, kita dah kira berdosa dengan Allah Ta'ala. Qada solat tak ada. Nabi pernah qada solat hanya kerana solat sunat sahaja. Solat sunat sebelum subuh, dia dah biasa lakukan sebelum subuh, tapi agak terlewat, tak dapat melaksanakan solat sebelum subuh 2 rakaat. Lalu lepas subuh, dia buat solat sunat 2 rakaat lepas subuh. Nak mengganti yang dia tak buat tu. Ini kerana dia menekuni solat sunat. Kalau kita menekuni solat sunat tu, macam itulah contohnya. Tapi solat wajib, tidak ada satu sejarah yang Nabi qada solat. Walau macam mana keadaan, Nabi tak pernah qada solat. Sebab itu adanya jamak, adanya qasar. Jadi artinya besok kalau ada orang-orang yang seumpama macam tadi tu, dia baru pencen, baru nak kenal masjid, baru nak bertaubat, kita maklumkan dengan dia, engkau buatlah yang kau sedar sekarang ni, engkau taubat pada Tuhan, minta ampun dengan Tuhan. Yang dulu-dulu tu, engkau minta ampun je lah. Banyakkanlah sedekah untuk menampung kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Banyakkan sedekah. Kan ringan bila didengar tu, seronok dia. Mudah-mudahan dengan keringanan yang kita beri pandangan kepadanya, dia tekun jadi orang yang terus kembali kepada Tuhan. Ini tak mematahkan hati, jadi kecewa orang tu, langsung dia tak buat apa-apa. Dan tak nak dengar lagi, nak dengar ceramah-ceramah kami tak nak dengar. Jadi salah kita seorang alim yang telah mematahkan hati seorang yang nak kembali kepada Tuhan. Jadi orang yang alim yang kedua ni adalah orang yang berpengalaman. Nampak? Dia kata, siapa nak halang orang nak bertaubat? Siapa nak menghalangi? Allah kan Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Selagi nyawa, kata Nabi SAW, selagi nyawa tak sampai ke ghar-ghar, tak sampai ke kerongkong, selagi itulah ada pintu taubat. Taubatlah. Satu lagi, selagi matahari belum terbit daripada barat, ada lagi taubat. Jadi, bagi kelapangan. Jadi bila dengar si alim ini berkata demikian, senangnya hati dia. Dia terbuka hati dia, lapang hati dia untuk dia kembali kepada Tuhan. Tapi orang yang alim ni,
dia lebih berpengalaman. Ya, dia kata apa? Engkau pergi ke satu daerah, mana satu kampung lah. Bukan kampung ni, kampung seberang sana. Ya. Engkau kat sana, engkau akan jumpa ramai orang alim kat sana, orang beribadat. Engkau ikutlah beribadat kat sana. Ada setengahnya mengatakan kat sana ada seorang alim. Ya. Engkau sampaikan salamku kepadanya, mana adalah kawan dia. Engkau sampaikan salamku kepadanya dan ya, engkau boleh jumpa dengan dia dan engkau bertaubatlah kat sana dengannya. Engkau jangan ya balik sini dulu. Sebab tanah ni ataupun kampung ni kampung yang buruk buat kamu. Ya. Maknanya jangan ke sini. Macam tu. Artinya kalau dia ini ya, maknanya kalau dia contohnya bertaubat di tempat sendiri, ya, jawapannya kalau ada apa-apa berlaku, orang akan tuduh dia. Dia pernah berlaku, ya, orang ni dah balik penjara dah. Ya, maknanya dulu dia kes mencuri. Jadi dia dah kena penjara, dah keluar penjara, dah balik kampung. Tapi pandangan orang kampung sentiasa buruk kepadanya. Bila berlaku kecurian, dia juga dituduh, padahal dia tak mencuri. Ya, bila berlaku kecurian, mesti si Pulan tu lagi buat kerja. Dituduh lagi si Pulan tu. Nampak? Jadi, artinya dia tidak boleh taubat atau berbuat baik di tempat sendiri. Dia kena pergi tempat orang lain yang tak kenal dia. Kat sana, dia mulakan dengan baik sehingga orang-orang mengatakan si Pulan tu memang baik. Jadi tak ada dakwa-dakwi yang dia ni jahat. Macam tu. Dan dia akan menjadi masyarakat yang terus baik dipandang oleh orang di sana. Jadi keburukannya tak dibaca lagi. Dan dia akan aman beribadat kat sana. Inilah cara orang yang berpengalaman mengatasi golongan-golongan manusia yang sedemikian. Kemudian, ceritanya, nadajikan cerita dalam kisah ini, dia pun pergilah, bersungguh-sungguh dia pergi menuju ke kampung seberang sana tu. Ya. Dalam dia pergi tu, ya, agaknya sesak nafas dia. Ya, kerana jauh perjalanannya, mungkin keletihan. Ya, dia tak kisah. Ya, sampailah agaknya sesak nafasnya. Lalu menemui ajal. Belum sampai tempat tu, dia dah menemui ajal. Ya, dia belum taubat lagi ni. Belum berjumpa orang yang dia nak bertaubat, tapi hatinya sudah terbuka untuk bertaubat. Lalu meninggal. Maka katanya satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Yang nak pegang roh ni, yang nak bawa roh ni, antara malaikat azab atau malaikat rahmat. Jadi dua malaikat ni sudah berselisih. Ya. Satu kata dia dah bertaubat hatinya. Satu lagi dia kata dia belum buat kebaikan apa pun. Ya, jadi dia berselisih tentang kedudukan roh ini. Ya. Lalu diutuskan, dan katanya ada satu malaikat diutuskan menjadi pengadil. Pengadil daripada Allah Ta'ala. Lalu malaikat ni kata, engkau kena ukur. Di antara dia datang dengan tempat yang dia di antara tempat yang dia pergi dengan tempat yang dia datangi. Maka diukurlah daripada kampung yang dia keluar tadi kepada kampung yang dia nak datangi. Diukur oleh malaikat. Tengok-tengok, dah dekatlah Shibron, di mana sejengkal. Lebih kurang sejengkal lagi dah sampai. Macam tu. Katanya Allah Ta'ala mendekatkan. Allah Ta'ala tu mendekatkan dia punya jarak tu. Sehingga malaikat tu mengukur satu jengkal. Satu jengkal lagi dah sampai tempat tu. Artinya, kebaikan dah menanti buat dia. Maka, taubatnya
ya diterima oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala nak menerima taubat orang ni. Jadi sebab itu malaikat bila ukur, ya tengok-tengok dah dekat dengan tempat yang dituju, ya. Maka ya diterimalah ya taubatnya oleh Allah Ta'ala, dan malaikat rahmat telah membawa roh ini. Nampak tak? Ya. Jadi dalam hal atau cerita ini, ya, memang cerita masyhur, yang masyhur ni selalu ya orang ada penceramah-penceramah akan ceritakan ya kisah ini, ya. Tapi kita ya baru jumpa betul-betul hadisnya. Inilah hadisnya, ini kisahnya, ya. Artinya ya, jangan kita nak menghalangi orang yang nak kembali kepada Allah, nak bertaubat, ya. Macam contohnya orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, ya, kita pun kena berhati-hati sebagai orang Islam, ya, yang ya bila menyambut tetamu orang yang bukan Islam nak masuk Islam, ya, kita pun kena ya mempunyai hati yang terbuka, jangan memberatkan, ya. Kita teringat ya bila berkawan-kawan dengan China, contohnya, atau dengan India yang bukan Islam, ya. Jadi ya bila bercerita yang dia nak masuk Islam, orang kita kata, oh, kau masuk Islam kau kena sunat, ya, kau kena potong, ya. Dia pun takut. Kena sunat, kena potong, tak takut, ya. Kau tak boleh makan, ya, tak boleh makan babi, tak boleh makan. Yang macam itulah yang menyebabkan kita ni salah. Jangan kita ya berikan sesuatu yang dia jadi gemetar, takut, ya. Bagi dia satu kelapangan. Jangan dibeban-bebankan apa-apa. Maksudnya, oh alhamdulillah, ya, kau masuk Islam ni kau akan selamat, ya. Jadi ya, engkau bukan salah seorang yang masuk Islam. Di negeri China, ya, puluhan ribu orang Cina dah Islam lebih awal daripada orang Melayu di sini, ya. Ceritakanlah kebaikan. Ini tak, ya. Nanti masuk Islam kena potong nanti. Udah dia takut, ya. Lagi pada orang asli, ya, orang asli lagi susah juga, ya. Orang asli masuk Islam, orang asli ni dia tak makan ayam, ya. Kita pula ya larang dia. Larang apa? Kau jangan makan monyet. Monyet dah tak boleh makan lagi. Kau kena makan ayam. Dia sebut ayam tu dia dah jijik dah. Sebab yang dia nampak ayam tu makan tai, kata dia. Monyet tu makan buah, ya. Jadi sebab itu dia lebih suka makan monyet. Monyet tu makan buah, ya. Bila sebut makan ayam, dia tak nak. Ayam makan tai, ya. Dia tak nak. Jadi janganlah terangkan tentang hal-hal yang demikian. Pujuk dulu, ajar dia tauhid. Kalau dalam Islam ni, ya, soal makan haram-haram halal ke itu kemudian. Ajar dia tauhid, mengenal Tuhan, sampai dia benar-benar mengenal Tuhan, ya, dan menguasai ilmu tauhid, ya, barulah yang lain-lain kita ajarkan. Solat, apa. Dia nak makan kera, biarlah dia makan kera dulu, ya, biarkan, ya. Nanti dia bila dah mendirikan solat, dah pandai dah kenal Tuhan, mendirikan solat, ya, barulah boleh ajar-ajar yang lain, ya, mengenai makanan-makanan yang baik, ya, yang dihalalkan dalam Islam, macam tu. Ini tak tiba-tiba bagi ya prasangka yang buruk. Salah kita ni, ya, banyak kita cara kita menyampaikan tu salah, sehingga orang yang bukan Islam rasa susah dalam Islam ni. Ya. Jadi jangan kita samakan dia dengan kita, sebab kita ni keturunan. Kita ni untung kita ni Islam sebab orang tua kita Islam, moyang-moyang kita Islam. Untunglah kita. Tak ada dah banyak soal. Ya, sebab kita memang dilahirkan dalam keturunan Islam.
bukan kita mencari Islam. Macam dia baru nak kenal Islam, baru nak mencari apa itu Islam. Lain, ya. Jangan samakan dengan kita. Itulah ceritanya, ya. Bahawa pintu taubat itu, ya, adalah pintu yang terbuka untuk semua. Ya. Kita artinya menghalangi hamba Allah tadi, menghalangi hamba Allah untuk, ya, untuk dia kembali kepada kebaikan. Kita dah halang dia. Ya. Salah kita, ya. Baik, teruskan dengan dengan muka surat 103. 103 kata asing, ya. Okey, kata asing saya baca dulu, ya. Kata asing rohibun, rohib dalam hadis tu seorang rahib, iaitu seorang pendeta, yakni ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Hal itu menunjukkan bahawa peristiwa ini terjadi setelah pemangkatan Isa alaihissalam, sebab kependetaan sebenarnya dibuat oleh para pengikut Nabi Allah tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hadid. Ya. Jadi zaman Nabi Isa. Jadi zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad tak ada. Sebab itu Nabi katakan dahulu ada seorang. Yang dimasukkan ialah zaman Nabi Isa. Ya, cerita ni. Ya. Man yahulu, siapakah yang dapat menghalangi? Maksudnya siapakah yang mampu menjadi penghalang dan pemisah? Yang mana tak ada. Ya. Kita tak boleh nak halangi orang nak bertaubat, orang yang nak kembali kepada Allah, orang yang nak masuk Islam. Ya. Kemudian nasofatorik, ketika berada di tengah perjalanan. Nasofa, macam perkataan nisfu, ya. Nisfu ni setengah, ya. Iaitu setelah sampai setengah dari jarak tempuh perjalanannya, ya, dia pun meninggal, ya. Adna maknanya lebih dekat. Fana'a bisodri, maka dia berupaya sekuat tenaga berjalan dengan, ya, bertumpu pada dadanya. Maksudnya laki-laki itu tetap bergerak dengan sekuat tenaga dan susah payah meskipun beban sakaratul maut, dia menimpanya. Maknanya dah macam orang sesak nafas. Sesak nafas tu macam orang asma. Bila berjalan tu macam nak tercabut nyawa. Dia tak lawan juga pasal nak taubat. Dia tahan juga, dia lawan juga, macam tu. Tapi ya tetap juga, ya, ajal itu sampai. Ya. Baik, kandungan hadis. Okey, sila baca. Sambung lagi. Sambung balik kandungan hadis. Itu mana Nabi SAW menunjukkan bimbingan dan nasihat dan keutamaan. Hal ini disebabkan kita manusia mendidik sesama manusia untuk mengamalkan keterangan. Ya, maknanya kita selalu suka meniru perumpamaan. Ya, jadi, ya, Nabi pun ada perumpamaan. Ya, kadang kita kata, ya, bodoh macam lembu. Ya, jangan kau jadi bodoh macam lembu, jadi perumpamaan macam itulah. Ya. Lagi diperbolehkan membicarakan perihal Bani Israel, kerana di tengah-tengah mereka sedang ada terjadi perbuatan. Tetapi jika ada ahli kitab yang memberitahukan sesuatu kepada kita, maka kita tidak boleh membenarkan dan tidak mudah mengambilkannya. Ya, cerita Bani Israel ni banyak cerita pelik-pelik. Ya. Yang kita kadang tak pernah dengar. Macam contoh yang lautan terbelah kepada Bani Israel. Ya. Lautan terbelah, mana ada manusia bangsa lain yang
dapat semisal macam Bani Israel. Kemudian di tengah-tengah padang pasir, tak ada makanan, tak ada minuman, ya Allah turunkan mana, dan selalu akan benda itu pelik, ya. Jadi cerita Bani Israel ni, apalagi kalau diceritakan oleh Nabi, kita boleh dengar. Tapi kalau cerita itu daripada Bani Israel sendiri, kita tak boleh tolak dan tak boleh dustakan. Kadang ada betulnya, ya. Macam cerita Israiliyat namanya. Israiliyat ni mana dongengan, ya. Nabi Ayub katanya bila dia sujud maka jatuhlah dia punya ulat-ulat di kepalanya. Kemudian ulat-ulat tu dia diambil kembali diletakkan kat kepala dia. Ini cerita Israiliyat, dongengan, tak ada sahih. Tak ada sahihnya. Sebab ulat itu mudarat, membinasakan diri. Kenapa perlu Nabi Ayub nak membinasakan diri sedangkan Nabi Ayub nak mencari supaya dia sehat? Jadi nama itu jika dikatakan Israiliyat, cerita Israel, ya. Sebab itu Nabi kata cerita Israel ni boleh didengar, ya, tidak boleh didengar, tidak boleh membenarkan, maknanya tidak boleh kita nak dengar sangat, dan tidak boleh kita nak dustakan sangat. Kadang ada yang betul, ya. Lagi dalam jiwa, manusia yang dapat dibayangkan dengan kasar sesuatu fitrah, sedangkan keburukan yang nyata adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Keberadaan diri seseorang untuk mengelak pada mengindikasikan bahawa manusia terdapat kekuatan untuk istiqamah menuju dalam kebaikan. maknanya mula-mula manusia diciptakan elok, baik, ya. Kemudian dia akan berubah menjadi jahat. Jadi kedatangan jahat ni kemudian, ya. Jadi manusia diciptakan secara fitrahnya ialah baik, ya. Jadi sebab itu hati tu kadang orang yang jahat ni hatinya dia nak jadi orang baik. Orang yang kafir ni hatinya dia nak jadi orang Islam, ya. Tapi tekanan-tekanan tu yang menghalangi dia tak jadi masuk. Sampailah dia mati, rugi dia. Kalau tahu dulu aku masuk Islam, macam tu, ya. Lagi Ilmu dengan sedikit ibadah lebih utama daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan kebodohan dan berilmu. Sebab pelaku ibadah berbodoh mungkin saja keliru ketika tak berbuat baik, sehingga dia pun merasa dan merasakan serta membuat dan membuatkan. Dalam hal itu terdapat penjelasan bahawa seseorang yang menyebutkan petunjuk pada orang lain atau mengajak mereka kepada Islam dan kebenaran taklah mencari ilmu insyaAllah kepada mereka. Yang pasti berbeza ya, kena faham, ya, bahawa terkadang kita, ya, perlu, ya, beribadat ni maknanya tak mestinya banyak beribadat tapi tak ada ilmu, ya. Bila orang kata buat ni ikut, buat ni ikut, buat ini ikut, wah, kita macam-macam amalan kita buat, ya. Tapi sayang ibadat yang kita buat ataupun, ya, amal yang kita buat itu adalah secara bodoh. Bodohnya macam mana? Tak ada dalil. Ya, tak ada dalil daripada Nabi. Tak ada hadis daripada Nabi. Kita buat, ya, orang kata buat macam ni, ikut, baru amalkan ni, ikut, ya. Akhirnya kita ni beramal dalam keadaan kebodohan, ya. Bila kebodohan ni maknanya kita punya amal ni, ya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ya, sebab tidak ada nas, tidak ada dalilnya. Sebab ibadat, kalau nak tahu, ibadat itu adalah yang diajarkan oleh Nabi. Itulah ibadat. Kalau kita, ya, buat sendiri, ya, ataupun kita taklid saja pada orang, ya, dan kita tak kisah, ya, ada dalil ke tak ada dalil, inilah yang menyebabkan kita jadi rugi, ya, kerugian pada kita. Sebab itu kadang, ya, ibadat yang kita lakukan sedikit tapi ada dalil itu lebih bermanfaat daripada kita banyak melakukan ibadat. Hakikatnya, ya, kosong, penat,
Kemudian bila dah penat, kita pun boleh pencen. Pencen tak buat. Ya. Macam cerita yang dikatakan oleh Imam Ghazali lah. Ya. Orang berilmu dengan orang yang tak berilmu, beramal. Orang berilmu, dia tidak beramal. Tapi orang yang tak berilmu, dia kuat beramal. Sehingga orang pandang si Fulan tu sekarang alimnya dia. Tapi dia tidak berilmu. Orang yang berilmu ni pula dia tidak beramal. Kata Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, dua-dua ni tak baik. Dua-dua tak baik. Dia ada ilmu. Dia tahu sembahyang tapi tak sembahyang. Dia tahu puasa tapi tak puasa. Tapi seorang ni, dia tak ada ilmu, tapi dia dipandang orang dia kuat beribadat. Sembahyang itu, puasa ini, dipandang oleh orang sampai 6 orang tu sebulan tu. Yang alim betul. Satu hari iblis uji. Iblis datang, dia uji. Ketika itu orang yang tak ada ilmu ni tengah sujud. Sembahyang malam, tengah sujud. Lalu, iblis kata, wahai hamba-Ku, mulai hari ini, aku dah jamin kedudukanmu di dalam syurga. Dan tak perlulah engkau beribadat lagi kepadaku. Kata si iblis. Bila didengar oleh si hamba ni, yang tak ada ilmu ni, dia terdengar tu suara Tuhan. Kata dia suara Tuhan. Lalu lepas tu, dia pun kata, ya Tuhanku, inilah yang aku tunggu-tunggu. Sejak itu, dia pun tak beribadat lagi. Apa sebab? Sebab Tuhan dah jamin dia kedudukannya di syurga. Lagipun dia dah penat beribadat. Lalu dia tak, lepas tu dia langsung tak beribadat sebab Tuhan dah jamin kedudukannya di syurga. Padahal siapa? Iblis tipu dia. Faham? Kemudian dia datangi orang yang alim, yang tak beribadat, tak melakukan, yang tidak beramal maksudnya, yang tidak beramal. Masa itu si alim ni tengah minum arak. Kata si iblis tu, dia menyamar, wahai hamba-Ku, aku adalah Tuhan kamu. Minumlah sepuas-puas mengikut kehendak hatimu. Dan aku sudah jamin kedudukanmu di syurga. Bila si alim ni mendengar kata si iblis, dia kata dialah Tuhan, dia mengaku dirinya Tuhan. Apa kata si ahli ilmu ni? Hai iblis, kau jangan nak bohong, kau jangan nak tipu aku. Lalu dia pegang botol arak tu, dicampakkan kepada arah iblis tu, botol arak tu. Mana pada suara tu lah, pada suara yang mengaku dirinya Tuhan, dicampak. Artinya kata Imam Ghazali, dua-dua kan tak elok. Dua-dua tak elok. Satu orang ada ilmu tak beramal. Satu orang tak ada ilmu, dia kuat beramal. Dua-dua tak elok. Jadi kata Imam Ghazali, bukankah di sini ada baik sikit saja kepada orang yang berilmu? Dia tahu Tuhan. Dia tahu membezakan Tuhan tak Tuhan. Jadi orang yang tak berilmu tadi, dia tak tahu bezakan. Dia Tuhan ke iblis, dia tak dapat bezakan. Akhirnya ditipu di iblis. Jadi orang yang ahli ilmu tadi, walaupun dia tak beramal, tapi dia tahu Tuhan dia. Itu yang dibaling, dia suara iblis tu. Dia dibaling dengan botol arak tu. Ini Imam Ghazali cerita. Jadi artinya, orang ada ilmu ni ilmu akidah. Bukan ilmu sembarangan. Jadi yang ada ilmu akidah tu lebih baik daripada orang yang langsung tak ada ilmu. Walaupun dia kuat ibadat, tahu hukum itu, tahu hukum ini, tapi akidah
out. Itu susah, rusak ya. Okey, teruskan. Kebodohan merupakan musuh sendiri dan itu dalam di atas mengenai pengetahuan pemerintah untuk pengetahuan tentang dunia. Ada orang-orang atau sehingga tidak mengarahkan kepada Allah kepada belakang apa yang menghadirkan kepada Taknya dia mengatakan kata-kata sempurna akan biasa dalam bahasa adab. Ya, itu sebab itu kita tak tahu yang kita hadapi ni siapa depan kita. Ya, entah-entah memang kaki bunuh, ya, kepala gangster. Ya, kita pula cakap dengan dia sombong dia. Kena kita. Ya, jadi kita jangan pandang ya siapa depan kita, tapi kita cakap, biarlah cakap secara hormat. Ya, jangan kita pandang muka dia, kita pun cakap tinggi, sombong. Hati-hati. Itu sebab itu kebodohan ni jadi musuh kepada diri sendiri. Silap. Ya. Jadi kita kena mengatasi, jangan mengatasi orang yang di hadapan kita itu ya, dengan cara yang dikatakan apa, bersikap lemah lembut. Maknanya jangan cakap tinggi. Ya. Kalau dia gangster depan kita, ditembak kita. Macam tu. Ya. Di mana kisah. Lagi orang yang berilmu berjalan dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dengan begitu dia mampu mempersoalkan pada itu. Takkan artinya memperoleh mengetahui bagaimana status mengetahui bagaimana. Ya, itulah gunanya orang berilmu. Cahaya itu bukan menerangi diri sendiri, tapi dapat menerangi orang lain juga. Ya. Tapi kalau sifat lilin pula, dia menerangi orang lain, diri binasa. Jadi kita jangan seperti itu. Itu perumpamaan yang tidak baik. Ya. Lagi? Hendaknya orang yang beriman dan orang yang tak bertakwa di jalan Allah menampakkan tanda gembira dan tidak membuat orang lain dari Islam dan tidak menjadikan orang-orang yang putus asa dan Allah Allah. Padahal kaumnya mengikuti sebab Islam. Ya, inilah sikap seorang yang berilmu, orang yang berdakwah pada jalan Allah, memberi kegembiraan, kesenangan. Ini ya, bila budak-budak pergi ke masjid, ya, dihalau, dimarahi, ditengking. Ya. Akhirnya budak-budak ni dia dah give up kalau pergi masjid. Akhirnya dibawa sampai kepada dewasa, aku tak senang nak kat masjid. Biasa kena marah ya. Jadi kita mesti santuni. Budak-budak ni ada generasi akan mewarisi untuk memakmurkan atau mengimarahkan masjid. Tapi ya, kita sebagai ahli masjid, ya, kita asyik memarahi budak-budak ni, tidak memberikan kelapangan, kesenangan atau nasihat. Akhirnya budak ni menyimpan hati. Ya, sampailah dia sampai dewasa, dia tak senang kalau pergi masjid. Ya, benci kalau dia nampak masjid. Nampak? Jadi cara kita salah. Itu dikatakan sebagai seorang pendakwah yang salah jalan. Lagi? Kita tawar sentiasa demikia bagi masa kesalahan. Kesalahan kecil. Maka tawar yang dilakukan sebabkan dengan berdoa atau berdoa di sisi Allah SWT. Ya, dosa seorang abid ini, seorang hamba ni tadi, dia bukan dosa syirik, dia tak sekutukan Tuhan. Ya, itu dikatakan maknanya orang yang belajar akidah, ya, itu adalah lebih baik daripada orang yang belajar syariat saja. Syariat ni maknanya tahu sembahyang, tahu puasa, ya, tapi akidah dia tak tahu. Ya, akhirnya dia sudah tertipu.
tertipu oleh iblis, kena tipu oleh iblis. Akhirnya ibadatnya hancur, puasanya hancur dan lain ibadatnya hancur. Ya, ditipu oleh iblis. Ya. Sebab itu perlu ada ilmu, iaitu ilmu akidah. Itulah yang dapat mempertahankan dia. Ya. Jadi orang yang bertaubat ni kalau dia tak sekutukan Allah, walaupun banyak dosa macam mana, Allah akan mengampuni. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Jadi artinya, selagi ada pintu untuk kembali dan taubat kepada Allah, kembalilah, bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan terima taubatnya. Lagi? Boleh-bolehkan soalan keadaan untuk manusia dia berbeza-beza. Sebab mereka percaya kepada kemampuan manakah manusia itu ada kemampuan. Ada orang yang tak ada orang yang satu. Sehingga benda terus berselisih hal itu saya dalam maknanya manakah yang akan mereka. Malaikat, kita kata malaikatul maut. Ya, bila Israel datang memanggil, kan? Jadi Israel ini ialah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Adakah dia seorang sahaja yang mencabut nyawa? Kita tahu sini mati, sana mati, sana mati. Satu masa kadang ada sampai beribu mati. Jadi Israel ini sebagai ketua. Bawahan dia tu kita tak tahu berapa banyak bilangannya. Jadi ada malaikat yang disebut tadi, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Jadi artinya orang-orang yang berdosa mati dalam keadaan su'ul khotimah, yang membawa nyawa ni atau yang mencabut nyawa ni adalah malaikat azab yang tak reti senyum, tak reti nak bagi salam. Kemudian orang-orang mukmin ini, yang datang malaikat yang mengambil nyawanya ialah malaikat rahmat. Kedatangannya dengan senyum, kedatangannya dengan memberi salam. Dia minta izin kepada kita, dia nak ambil nyawa kita. Itu malaikat rahmat. Sebab itu malaikat ini dia berbeza-beza. Ada yang ditugaskan untuk mengambil roh yang baik, ada yang ditugaskan untuk mengambil roh yang jahat. Lagi? Pengetahuan tentang kemampuan malaikat untuk mengetahui atau mengetahui yang manusia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kita tak boleh tengok sebagai malaikat, tapi Nabi pernah nampak malaikat Jibril benar-benar 2 kali dalam Quran disebut, iaitu di ufuk, di sebelah ufuk, mana di di ujung langit, mana dia nampak dia punya kepak dia. Sebab kepak ni dia punya sayap Jibril ni sampai tak nampak hujung dia dalam pandangan dia punya besar dia. Itulah Jibril kalau nak tahu. Tapi Nabi pernah dinampakkan 2 kali. Dan malaikat ini dia boleh menyamar jadi manusia. Itu terkadang dia kadang menjadi seorang peminta sedekah pun ada. Dia nak menguji orang yang beriman. Tengok bahil tak bahil. Dia kadang menguji. Dia sebagai seorang peminta sedekah. Dan lain-lain lah. Mana dia boleh membentuk atau menjelma jadi manusia, itu semuanya adalah biiznillah. Dengan izin Allah. Lagi? Macam penagih dadah. Penagih dadah ni bila dia keluar daripada pusat pemulihan, okey. Elok dia sebab di sana dilatih sembahyang lah, disiplin bagus di tempat latihan tu. Bila balik, seminggu 2 memang baik. Tapi masalahnya dia balik ke sarang yang dia tuju balik. Di situ kawan-kawan dia ramai lagi lah yang apa.
Akhirnya dia pujukan kawan ni terbabit lagi dengan dadah. Ini contoh. Ya. Dia pergi balik kepada tempat yang maksiat balik. Jadi dia jadi penagih balik. Ya. Jadi di situlah kesalahannya. Kalau dia dapat dipindahkan kepada kampung lain atau negeri lain, ya, mungkin dia terus boleh selamat. Ya. Ada seorang dulu, dia punya adik dia menagih dadah. Kemudian ya ada abang ipar dia tu, dia bawa dia ke Kelantan. Ke Kelantan sana. Daripada Negeri Sembilan lah bawa ke Kelantan. Sampai Kelantan sana, ya, dia abang dia ni orang tabligh. Ya. Jadi didisiplinkan dalam mula-mula teruklah dia, menggigil lah, itulah ini, tapi dia abang dia jaga. Ya. Tak dapat dadah. Ya. Menggeletang-geletang macam nak mati. Ya. Tapi ya abang ipar dia jaga. Ya. Akhirnya ya, dia ikutlah tabligh ke sana sini, ikutlah abang dia tu. Okey, baik. Ya. Akhirnya jadi manusia yang sempurna balik. Ya. Jadi sebenarnya penting dalam segi hijrah ni penting. Dia tak boleh balik tempat yang asal balik. Kalau balik tempat asal, kawan-kawan ramai melambai-lambai. Ya. Baik ya, tandakan sampai situ dulu kita punya kuliah. Dan tandakan ni sampai ke situ, akan datang kita sambung lagi. Jadi kita tangguhkan dulu kuliah kita dan insya-Allah kita akan sambung balik selepas hari raya nanti. Saya akan maklumkanlah ya. Apa-apa hal raya dulu ya. Kita raya dulu ya. Okey. Jadi sekadar ini dulu kita punya kuliah hari ini. Ya, mudah-mudahan ya Allah memberkati segala usaha kita selama ini insya-Allah.